Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang semua guru-guru. Okey, baiklah. Apa khabar semua guru-guru? Mungkin ada di antara kita yang bukan guru. Mungkin ada anak-anak, ada juga sahabat-sahabat kita yang bersama-sama dengan kita petang ini, tak kira di Malaysia ataupun di luar Malaysia, Brunei atau di Indonesia. Saya pasti anda semua tak sabar untuk mendengar perkongsian bersama-sama kita pada petang ini yang saya rasa topiknya amat menarik. Okey. Jadi sebelum itu saya sangat berbesar hati ingin menjemput Dr. Mahendra Singh Nahar Singh untuk memberi sedikit perkongsian kepada kita semua berkaitan tentang pembelajaran masa kini, apa jua sharing yang beliau akan sharing kepada kita pada petang ini. Jadi saya menjemput Dr. Mahendra Singh untuk menyampaikan sedikit perkongsian bersama kita pada petang ini. Bersilakan, Doktor. Terima kasih Puan Maisura dan selamat petang dan selamat sejahtera semua. Terima kasih kerana dapat bersama pada hari Jumaat pukul 2.45 petang ni. Dah mungkin 2.50 sekarang dan kerana meluangkan masa untuk bersama dalam sesi CDL hands-on yang selalunya saya mulakan dengan snippet dan untuk hari ini saya mempunyai satu tajuk yang menarik juga. Ya, tajuk saya pada hari ini ialah group think ya. Group think ini apa maksud group think ini? Ia dikemukakan oleh seorang psikologis sosial ya, social psychologist Irving Janis yang mulakan dengan istilah ini iaitu group think pada tahun 1972 dan beliau juga telah menulis sebuah buku dengan tajuk yang sama. So apa sebenarnya group think? Let's go to the next slide ya. So apa maksud group think? Ia adalah satu fenomena ya. Dan kita semua saya jangka sudah melalui perkara tersebut iaitu group think. Apabila satu kumpulan mencapai kata sepakat atau keputusan tanpa penilaian yang kritikal tentang implikasi atau alternatifnya, kita selalu hadir mesyuarat. Dan kadang-kadang dalam mesyuarat itu kita duduk secara senyap saja dalam mesyuarat. Walaupun kita mempunyai idea, kita mempunyai perkara yang ingin dikongsikan. Kita mungkin juga ada penyelesaian kepada isu yang dikemukakan dalam satu mesyuarat atau dalam satu perbincangan maupun di sekolah atau di peringkat lain. So, group think ini wujud bila kita tidak ada peluang untuk bersuara dalam mesyuarat dengan cara-cara yang tersendiri. Ahli-ahli kumpulan untuk tidak menyinggung perasaan orang lain, kadang-kadang kita senyap je lah tak apa kerana 70% dah setuju, kita pun cukup, kita pun setujulah. Itu dalam bahasa Punjabi itu kecup sorsuk, maksudnya ini patah dia lah. Dan dia dulu kalau wanita yang kahwin, dia kata kalau nak bersama dengan ibu mertua, kalau senyap sekali 100 faedahnya. So selalunya pihak wanita ni, kaum wanita ni dia amalkan perkara ni lah. Tapi mungkin itu zaman dahulu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tidak ada peluang untuk bersuara, kita juga hilang kreativiti. Kita rasa tergugat kerana kita tidak dapat menyampaikan idea-idea kita. Kita simpan je. Kadang-kadang kita tahu penyelesaian, tapi cara satu mesyuarat dikendalikan, kita nampak macam kita tidak ada peluang untuk bersuara. Dan kadang-kadang kita dapati bahawa keputusan yang ekstrim dibuat. Dan kadang-kadang itu memang tak logik pun keputusan, tidak realistik pun keputusan itu. Dan kalau kita beri sesuatu pandangan, kadang-kadang kita bagi data pun boleh diketepikan dalam setengah mesyuarat. Dan ada juga ahli yang
tidak setuju, sangat setuju walaupun nampak macam kita memberi maklumat yang tepat. Ya. Dan kalau itu berlaku, kita punya alternatif dan kita punya pandangan memang menasabah dan nampak penting diabaikan. Dan ia mencabar mental efficiency kita sebagai individu. Kita sentiasa akan berfikir. Dan kita mesyuarat tak buat pun reality testing. Kita tidak fikirkan, apa yang disebut ni mungkin ada kebetulannya. Why not we give it a second thought? Kadang-kadang kita tak bagi pun second thought. Dan kadang-kadang keputusan yang diambil tu boleh persoalkan moral judgement kita, penilaian moral yang kita buat. Mengapa berlaku groupthink ini? Kadang-kadang dalam kumpulan itu, memang kadang-kadang setengah kumpulan, bila dia nak panggil orang untuk mesyuarat, dia pilih semua yang sama aja. Bila tiada kelainan, maka semua akan mempunyai satu one track yang sama aja. Maka pemimpin dalam kumpulan itu pun kadang-kadang tidak ada kelainan. Semua ada track yang sama, pandangan yang sama. Atau kadang-kadang kerana stres atau masa terhad, jadi nak cari juga penyelesaian. Kumpulan yang sangat kohesif, semua setuju je, homogeneous. So, kalau di sekolah, saya rasa walaupun kita bincangkan tentang isu bahasa umpamanya, saya rasa kita dapat juga pandangan daripada semua. Dan untuk setengah jawatan kuasa, kadang-kala kita perlukan perspektif luar, especially di peringkat kementerian dan sebagainya dalam sistem pendidikan. Kita ada jawatan kuasa yang memberi peluang untuk kita dengar perspektif dari luar. Dan kadang-kadang kita juga ada PIBG yang mempunyai idea-idea yang pernas. So, mereka setuju dengan groupthink ini, suka menyokong satu sama lain walaupun keputusan itu mungkin membawa masalah. Kita tahu keputusan yang diambil tu akan membawa masalah, but we still have that groupthink punya mindset. Dalam setengah negara bila berlaku mob mentality, mereka semua setuju aja. Tanya dia kenapa you sedang memberontak, dia pun tak tahu apa sebabnya. Itu dalam mob mentality. Tapi dalam groupthink ini, dalam mesyuarat kita mengamalkan satu budaya, kita pakai setuju aja. Atau kita tidak mau menyinggung perasaan sesiapa. Walaupun kita tahu bahawa idea kita atau pandangan kita untuk menyelesaikan masalah itu memang idea yang pernas. So, macam mana kita nak tahu ada tanda-tanda kumpulan atau di sekolah kita ke dalam mesyuarat ke atau di mana pun ada groupthink ini? Keputusan tidak boleh dipersoal. Bila nak menyokong satu keputusan, dia buat rasional sendiri. Walaupun tahu kadang-kadang ada bahayanya. Dan kalau kumpulan yang membuat keputusan atau pemimpin yang buat keputusan rasa mereka betul. Dan kalau orang menentang sesuatu idea, maka mereka dianggap sebagai pihak lawan. Dan dalam keadaan yang sama memaksa yang lain untuk ikut keputusan saja. Dan kalau semua orang senyap, maka artinya setuju. Dan dalam kumpulan itu ada pula mind guards. Tolong ingat akan istilah ini, mind guards. Right? Dia kalau dalam mesyuarat itu pengerusi atau orang yang penting dalam mesyuarat itu bagi idea, mereka setuju aja. Kalau orang lain beri idea yang alternatif, mereka akan jadi penjaga kepada pengerusi atau orang penting yang lain dalam mesyuarat. So mereka ni dipanggil the mind guards. So kita kata kita akan dengar ayat-ayat saya setuju dengan pengerusi dan sebagainya bla bla bla. Dia akan sambung. So apa kesannya groupthink ini? Kita kadang-kadang boleh buat keputusan yang salah atau lemah. Kita mensenyapkan orang. Kita buat orang ada self-censorship. Orang tak nak cakap. Penyelesaian masalah kurang efisien. Kita jadi harmful stereotype. Kita jadi satu suara. Ya, memang kita perlu kerjasama dalam mesyuarat untuk mencapai satu kata sepakat atau kata putus. Tapi kalau perkara itu ada alternatifnya,
ada bahayanya, kita perlu bersuara. So, impact yang seterusnya ialah kurang kreativiti, outcome-nya selalunya negatif. Group think ini selalu dikaitkan lebih kepada perkara negatif daripada positif. Dan kita tidak akan lihat alternatif kerana kita ada that group think punya mindset. Dan selalunya kita kata yes sir lah. Semua ni kita ada orang kata SYMP, saya yang menurut perintah. Our obedience to authority. Kita tak persoalkan. So itu adalah kesan daripada group think. Next slide please. Bolehkah kita atasi group think? Yes. Kita libatkan kalau ada satu-satu jawatan kuasa yang kita tubuhkan, bawa mereka daripada latar belakang yang berbeza. Elak dominasi oleh individu utama. Kalau pengerusi dah mula, dah kontrol semua, dah bagi idea, dah buat bagi dia punya keputusan, dia punya pandangan, maka semua yang lain terpanggil untuk nak ikut pengerusi. So kalau boleh, kalau kita nak jadi pengerusi atau pemimpin yang baik, kita buka dulu, gunakan round robin. Dapatkan semua fakta daripada mereka yang hadir. Bincang semua option, biar exhaustive optionnya. Dan dalam kumpulan kita menghormati devil's advocate. Ada seorang tu dia akan soal juga. Kadang kalau soal dia mungkin di luar kotak sebenarnya. So jangan anggap dia sebagai penentang. Dan ambillah peluang untuk kaji risiko untuk buat keputusan muktamad dalam mesyuarat kita atau perbincangan kita. Kalau kita nak lebih banyak idea yang merentas isu itu, buat kumpulan kecil. Dan tengok bila kumpulan kecil, apa mereka bawa balik ke mesyuarat besar. Dan sebaiknya jemput orang luar, kalau boleh, dalam mesyuarat kita. Dan sebaiknya, kadang-kadang dalam satu-satu mesyuarat, kita suka dengar rumusan atau slideshow. Pembentangan itu adalah rumusan. Tapi kita boleh hilang maklumat yang penting kalau kita terlihat data mentah. So, ada kalanya kita kena kaji data mentah, the raw data. So, bagi seorang pemimpin atau orang yang lead mesyuarat atau perbincangan, buatlah secara positif dan profesional. Beri peluang untuk semua didengar. Dan kalau kita gunakan itu, kita boleh elakkan group think, di mana keputusan hanya dibuat ala kadar kerana semua setuju dengan seorang dua atau semua, tak ada siapa nak membangkang. Kita bukan membangkang, tapi kita beri peluang untuk dengar alternatif dan tidak berlaku apa-apa kesilapan dalam apa yang kita lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita masuk ke slide yang terakhir, kita akan lihat satu video untuk lebih kurang 5 minit. Beaujolais photos of Flight 51C's joints reveal hard evidence there is a major design flaw. He discovers that hot gas has blasted past the first ring and burned the second backup O-ring. Throughout 1985, NASA has a very ambitious launch schedule. Flight 51C is the first of 9 planned launches, and the pressure is on to keep the shuttle flying. Any delays would ultimately cost money, and jobs were at stake. They didn't want to hear because I believe they wanted to ensure for the company they would get the follow-on contract that was in negotiations with NASA at that point in time. That contract was worth over $1 billion. By the time the teleconference starts, launch is just 13 hours away. The success of this mission and the lives of the 7 astronauts hang on one simple question. How will the O-rings react to the cold temperatures predicted for launch the next morning? At low temperatures, the O-rings are not so elastic. They won't seal properly. It'll be like putting a brick into a crack versus a sponge. The grease, too, will be affected. It will be thicker and not as slick. We will have a higher O-ring actuation time, and if that happens, we will approach the threshold of secondary seal pressurization capability. So we have a situation where neither the primary seal nor the secondary seal will function. The engineers at Morton Thiokol are confident NASA will stop the Challenger launch. They now wait for the official response. For God's sake, Morton Thiokol, when do you want me to launch? Next April?
You guys are generating new launch criteria here. Joe, we have been flying for 4 years with a known condition in these joints considered and accepted by Thiokol, accepted by me and all levels of NASA management. Think about this. Think about your data. With their next multi-million-dollar contract still under negotiation with NASA, the Morton Thiokol managers are under intense pressure. At this point, Senior Vice President Gerald Mason intervenes. Joe, ask him if we can take a 5-minute caucus offline. Larry, could we take 5 minutes? We have to make a management decision. Let's look over the data again and consider Larry Malloy's points. Now, if we launch at the predicted temperatures, we are out of our experience base. Even if we take 40 degrees as the temperature floor, we are still way out of our database. In launching at these low temperatures, we are moving away from goodness. We're covering the same ground again. We're just spinning our wheels. Let's take a vote. Do we recommend a launch? Joe? I think it's all right. The Vice President of Engineering is on the fence, and now he's being pressured to change his mind. Bob? Marshall here. Our position is that although temperature effects are a concern, the data predicting blow-by are inconclusive. Now, are there any disagreements or any other comments concerning the Thiokol recommendation? The pressure is intense. No one raises any objections, not even Beausoleil. At NASA, the silence means go for launch. Ron McNair, pilot Mike Smith, followed by Krista McCullough, Future in Space, Ellison Onizuka, and... The temperature hits 36 degrees, 30 degrees colder than any previous shuttle launch. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Control program. Roger, roll, Challenger. Good roll program confirmed. Challenger now heading down range. Roll program. Roger, roll, Challenger. Roll program confirmed. Challenger now heading down range. Engines beginning throttling down now at 94%. The explosion blasts the shuttle free. It is tumbling through the atmosphere at 1,250 miles per hour. The nose section is torn off. It contains the crew cabin and the 7 astronauts. Tuan-tuan dan puan-puan, so seperti saya sebut tadi, kita semua pernah melalui this phase of grouping. Tapi saya rasa kalau kita dalam organisasi seperti sekolah, PPD, JPN dan sebagainya, kita semua mempunyai idea-idea yang terbaik. Ya? So jangan kita ketepikan, dan untuk pemimpin, kita kena cuba elakkan pendekatan sebegini, and supaya kita tidak menjadi satu organisasi yang homogeneous dari segi pandangan kepada perkara-perkara atau masalah-masalah yang wujud. Dan kepada semua, terima kasih kerana dapat bersama. Saya minta maaf sekali lagi kerana ada masalah teknikal dekat Sabah, Puan Siti tu, Cik Siti dekat Sabah, ya.
dan ada masalah di situ. So remember, kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber. No one can hand you experience, but I'm sure we can hand you some knowledge. Kita boleh kongsikan ilmu. Buku adalah beban latihan untuk minda, tapi kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber. So remember, reading is thinking. Dan saya hari ini saya nak utamakan, it's easier to build strong children than to fix broken adults. So terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa semula pada minggu depan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Mahendra Singh di atas perkongsian saya rasa yang amat menarik pada petang ini kan. Benda-benda yang perkara-perkara terasa macam kita terlepas pandang. Okey, topik group think yang amat saya rasa amat menarik. Jadi saya sangat-sangat suka saya nak memetik sedikit perkongsian daripada doktor tadi berkenaan tentang satu ayat tu yang mengatakan groupthink refers to the tendency for certain types of groups for real decision that are extreme and which tend to be unwise or unrealistic. Ya, jadi macam kita rasa perkara-perkara yang tak sepatutnya berlaku dalam sesebuah organisasi yang mana jika idea-idea yang diketarakan itu sebenarnya sangat logik dan ada satu grup yang menentang perkara itu walaupun perkara itu benar. Okay? Jadi ada satu lagi yang saya suka nak tengok yang last kali doktor kongsi bersama kita iaitu it easier to build strong children than to fix a broken adults. Ya, tu saya sangat suka sebab kita nak membentuk jati diri anak-anak waktu dia kecil lagi. Bila dah besar, bila dah meningkat dewasa, agak susah kan doktor kita nak membentuk jati diri ataupun pemikiran mereka. Jadi saya rasa dan saya nak sebut perkara ni bahawa perkara ini amat diutamakan di negara Finland. Yes. They really believe in this and mereka rasa macam kesejahteraan murid ni termasuk juga kesejahteraan cikgu tu adalah amat penting. So saya banyak kali dah sebut ungkapan lagi satu, banyak kali saya rasa think Maslow before Bloom. Yes. Dan saya berpegang kepada ungkapan ini bahawa think Maslow before Bloom. Dalam minggu yang lepas saya banyak kali ada sesi one-on-one online dengan pegawai daripada PPD dan sebagainya. Dan kita dapati kadang-kadang ramai juga murid datang ke sekolah tak bersarapan pagi. Ini bukan perkara baru, mungkin 30-40 tahun dah berlaku. So adalah amat penting untuk murid ini dapat sarapan pagi. Yes. Dapat sarapan pagi. It's so important. Kita dah biasa, kita cikgu-cikgu. Ramai saya tahu cikgu pun beri sumbangan untuk membantu murid yang tidak ada sarapan pagi. Yes. So student well-being is very important. So Maslow punya hierarchy of needs, saya kata keperluan fisiologi. So pastikan anak-anak kita dia dapat layanan kita yang terbaik. Tak kira siapa dapat layanan yang terbaik, yang penting keperluan asas. Right? Ya, betul. So, ini saya juga setuju sangat dengan pendapat Datuk. Okay, pendapat doktor, sorry. Yang mana ada satu lagi kan yang doktor kongsikan tu, challenge the notion of the mental efficiency, reality testing and moral judgment. Menarik juga tu. Very important. Yes. Itu ayat sengaja saya masukkan. Memang saya kata saya pun suka tengok ada makna yang dalam. Ada ya, makna betul. yang dalam. Yes. Terima kasih Datuk dan terima kasih doktor atas perkongsian yang sangat-sangat menarik dan saya rasa memberi impak ke atas kita semua, especially guru-guru yang mana kita kena ubah pemikiran, janganlah terlalu judgement, kita tapi janganlah jangan lupa nak bagi idea. Kalau kita tahu masalah penting tu, please kongsikan your pandangan. Tak apa, orang suka tak suka,
saya dalam banyak mesyuarat, walaupun di peringkat kementerian, bila saya pengarah, saya rasa ada masa saya terpanggil, saya hanya tekan butang, maafkan saya yang berbagai Tan Sri, izinkan saya untuk beri pandangan saya. Then I say it and then stop. Habis. Yeah, that's it. So, kita bagi pandangan kita. Ya, betul. Dan kita tak ada niat tersirat, kita tak ada apa. Ya, betul. Kita rasa strong tentang sesuatu perkara sebelum berlakunya satu decision yang mungkin tidak tepat. So, tak ada siapa boleh kata, Dr. Maida dia ada pengalaman dalam benda ni, dia tak kongsi pun apa. So kalau kita ada pengalaman dalam sesuatu, kita ada pengalaman dengan kita kalau kita tahu isu dia, kita tahu tentang perumpamannya sekarang. Banyak sekolah buat merentas desa. Persediaan kita mesti yang terbaik. Dan jangan lupa keselamatan. Ya, betul. Yeah, it's very important. Safety is number one. Yes. Alright. Sorry, Maisa, saya ambil masa lebih lagi. It's okay, Doktor. Perkongsian Doktor sangat menarik yang banyak memberi impak, saya rasa. Pemikiran dari segi pemikiran kita. Ada kalangan guru yang kadang-kadang dia banyak idea tetapi mereka takut untuk menyuarakan. Okey, takut nak menyuarakan, takut ditentang segelintir kumpulan. Okey. Sedangkan idea itu kadang-kadang terlepas pandang. Puan Maisara, saya terpanggil juga. Kadang-kadang kita tak nak bagi idea, kita takut. Kalau saya bagi idea, mungkin itu kerja itu akan datang pada saya. Ya, banyak macam itulah kan. Tapi jangan fikirkan begitu. Tak apa, it's okay. Yes. Kita beri sumbangan. Kerja tu dalam hidup kita, kerja itu saya ambil daripada agama Islam. Kerja itu seperti ibadah. Ibadah, ya betul, tepat sekali Doktor. Dan untuk kita semua punlah sama, ya. Kita dengar lalu disebut perkara itu. Yes. Alright. Okay, thank you for the sharing, Doktor. Okay, baiklah, kita ucapkan beribu terima kasih kepada Doktor di atas perkongsian yang sangat-sangat menarik. Jadi, okay, apa khabar kepada semua para peserta, partisipan. Okay, mungkin di sini saya akan membuat sedikit pengenalan sebelum saya masuk kepada topik yang akan kita sama-sama lihat, perkongsian yang akan dibuat daripada guru kita, iaitu Cikgu perkongsian CDL yang ke-96. Boleh nampak tak Cikgu? Kadang saya boleh nampak ya? Okey. Baik, perkongsian diri kita yang ke-96. Okey. Saya rasa saya punya ni lampu besar sangat, saya kecilkan sekejap ya. Okey. Right. Okey. Baiklah, hari ini kita akan bersama-sama dengan seorang guru, okey, iaitu Cikgu Ruzita binti Abdul Hamid, yang mana beliau merupakan seorang guru cemerlang matematik tambahan yang mengajar di sekolah SMK Taman Seri Rampai di Kuala Lumpur, yang mana beliau akan bersama-sama dengan kita berkongsi inovasi ataupun kaedah pembelajaran yang beliau namakan sebagai Kit Detektif Matam 4 atau DEMT 4. Okey, dalam sesi perkongsian pada kali ini. Sebelum itu, saya nak berkongsi sedikit tentang objektif CDL kita pada petang ini, yang mana objektif dia adalah untuk berkongsi ilmu dan kemahiran. Yang kedua, kita adalah untuk membangunkan kompetensi guru-guru, yang mana didapati ada juga guru-guru yang mempunyai kompetensi yang sangat baik di sekolah ataupun di mana saja. Dan kita nak cuba untuk menonjolkan kompetensi mereka melalui program CDL. Okay. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan keupayaan. Okay. Keupayaan guru-guru itu ataupun program ini, dan membina jalinan dan jaringan berterusan antara guru-guru dan pihak KPM, antara pihak KPM dan juga negara di luar negara, okay, dan institusi-institusi perguruan yang lain lah. Okay. Dan juga
ada juga yang mana guru-guru yang berminat untuk menjadi ahli CDL boleh membuat pendaftaran. Okey, pendaftaran adalah percuma. Peserta akan mendapatkan email yang disediakan bersama dengan mendaftar. Jadi, sesi perkongsian berlangsung pada hari Jumaat selama 1,5 jam, iaitu 3 petang hingga 4:30 petang, dan perkongsian secara hands-on ya, dan sijil akan diberikan menerusi pautan yang akan diberikan pada akhir sesi. Baiklah, saya nak berkongsi kepada anda semua apa topik secara kasar lah. Okey, topik secara kasar pada petang ini iaitu topik matematik tambahan. Yang mana kalau kita dengar subjek topik matematik tambahan ni, wow, gerun killer subjek lah orang kata. Dulu masa zaman saya belajar, the killer subject is at maths. Okey, betul tak doktor? Kan, killer subject. So, mungkin sekarang ni kita dah terlalu banyak pendedahan. Masa zaman sekolah saya masih lagi belum ada digital ni lagi ya. Sekarang kita dah di digital world, digital school. So banyak ilmu yang kita boleh dapat, banyak kaedah yang kita boleh kongsi guru-guru dengan murid-murid. Jadi apa yang kita akan pelajari petang ni, Cikgu Rozita akan kongsikan ialah murid dapat meningkatkan kefahaman konsep dari segi topik fungsi, fungsi kuadratik, indeks, sud dan log, janjang, geometri, koordinat dan vektor, dan menggalakkan murid mengulang kaji menggunakan teknologi terkini. Ini yang paling saya suka ni sebenarnya, dia guna teknologi terkini ya, dan juga mewujudkan suasana pembelajaran dan pemudah cara PDPC secara digital dan berjalan dengan lebih efisien. Guru yang seronoknya ni, guru subjek lain pun boleh guna pendekatan ya. Betul, Cikgu Rozita nanti dia akan kongsi dengan kita. Sebelum tu saya nak kongsi sedikit background Cikgu Rozita ni. Cikgu Rozita ni dia lahir di Kuala Lumpur. Beliau merupakan seorang lulusan daripada Universiti Perguruan Sultan Idris, Universiti Pendidikan Sultan Idris, dalam ijazah sarjana muda pendidikan matematik. Okey, jadi jawatan dia adalah guru cemerlang matematik tambahan di J48. Okey, beliau ni berpengalaman dalam sebagai seorang guru berkhidmat pada 26 Oktober 2009. Sekolah pertama beliau adalah di SMK Umas-Umas, Tawau, Sabah. Okay, daripada bermula Oktober 2009 hingga Mac 2016. Kemudian di SMK Taman Sri Rampai, Setapak, Kuala Lumpur, bermula pada Mac 2016 hingga sekarang. Dan apa pencapaian yang beliau dapat ni daripada projek DEMT ini, antara lainnya adalah ada 3 yang terkini, iaitu beliau telah memenangi pertandingan inovasi. Okey, inovasi kolokium kebangsaan. Okey, kolaboratif PPD Padawan dan IPG Batu Dintang Sarawak. Okey, mendapat anugerah perak. Kemudian yang kedua adalah beliau mendapat tempat ketiga dalam pertandingan PDP third minute PDP pitching. Okey. Dan satu lagi adalah yang terkini, iaitu beliau mendapat anugerah emas. Okey, anugerah emas dalam international anugerah emas dalam pertandingan pameran inovasi Hari Terbuka PPD. Okey. Jadi saya rasa cikgu-cikgu boleh tengoklah penglibatan beliau di paparan skrin tu. Beliau ni merupakan seorang guru cemerlang. Beliau juga merupakan seorang pemakalah Persidangan Negeri Transformasi Pembelajaran dan Kepimpinan Pendidikan tahun 2017. Merupakan seorang champion teacher JU Matematik Tambahan di peringkat negeri. Merupakan seorang penyampai didik TV juga bagi subjek matematik tambahan. Dan antara lain beliau juga merupakan Judge Asian Youth Innovation Awards, okay, pada tahun 2020 dalam Expo on Invention and Innovation Malaysia Technology Expo 2020. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya menjemput Cikgu Rozita untuk membentangkan inovasi beliau ataupun perkongsian beliau bersama-sama kita pada petang ini. Jadi boleh Cikgu Rozita? Okey. Sebenarnya dia ada kat sebelah saya je. Okey, baiklah.
dengan ini saya persilakan Cikgu Rosita untuk membentangkan perkongsian beliau. Dipersilakan. Okay, terima kasih kepada Cikgu Maisara, moderator hari ini. Okay, boleh dengar suara saya? Okay, suara kurang sedikit, kena tambah volume. Boleh dengar? Masih lagi lembut. Untuk saya lah, mungkin yang lain saya tak pasti. Perlahan juga, saya tak dengar sangat. So saya share screen dulu. Okay, boleh nampak tak screen dekat paparan? Boleh Okey, jadi untuk petang ni saya ingin kongsikan kit detektif Matam 4. Okey, kenapa nama dia detektif Matam 4? Okey, saya ambil short form Matam ni adalah daripada matematik tambahan. Okey, 4 ni adalah topik-topik untuk tingkatan 4. Saya ambil. So fokus dia adalah untuk tingkatan 4 lah. Masa tu untuk menarik minat murid terhadap matematik tambahan ni. Sebab sekolah saya ni dia ada masalah tentang nak tarik minat murid terhadap matematik tambahan. So bila dengar je matematik tambahan, semua gerun nak tukar kelas. Okay, jadi dekat sini nanti saya akan terangkanlah apa itu kit detektif Matam. Okay, jadi sebelum tu boleh tak saya nak berkenalan dulu dengan cikgu-cikgu. So saya nak tahu cikgu-cikgu daripada mana. Cikgu boleh scan QR code. Sekejap saya share dulu. Okay, ataupun saya akan masukkan dalam. Okay, jadi saya tahu dalam majoriti dalam sekolah-sekolah lain pun matematik tambahan tu agak sukar. Okay, jadi kit detektif Matam ni kenapa nama dia detektif adalah kita dekat situ saya sediakan yang mana murid akan mencari step by step cara untuk pengiraan yang mana dia boleh mengulang kaji sendiri ataupun bermain di dalam kelas bersama-sama dengan rakan sambil dibimbing oleh detektif. Okay, dekat situ nanti kalau yang permainan bersemuka, detektif tu adalah rakan ataupun panggil dia sebagai guru muda. Tapi dekat sini saya letakkan nama dia sebagai detektif. Okay, cikgu dapat ke masuk? Cikgu dapat ke masuk ya Mentimeter? Okay, so dekat sini okay, ramai ada yang latar belakang MMAT semua. Okay, so saya teruskan. Okay, sebelum tu saya tunjuk dulu teaser apa itu kit detektif Matam. Okay, ini adalah video yang dibuat oleh murid saya. Maaf ya cikgu, lain tak berapa clear sebab kat sekolah. Dia melibatkan apps Live Worksheet, lepas tu Canva, Hyperdoc yang memudahkan murid-murid untuk akses lah, ini antara dia. Slide. Okey, jadi dekat sini ini adalah objektif inovasi yang saya buat, yang mana satu adalah untuk meningkatkan kefahaman konsep bagi topik fungsi, fungsi kuadratik, indeks, set dan logaritma, janjang, geometri koordinat dan vektor. So selalu yang ni lah yang mudah untuk murid-murid dapatkan skor. Okey, jadi yang kedua menguasai kemahiran menjawab soalan. Okay, yang ketiga menggalakkan murid mengulang kaji menggunakan teknologi. Yang keempat dia mewujudkan pembelajaran secara digital dan lebih efisien. So dekat sini nanti kita akan tengok lagi lah macam mana dia. Okay, ini sedikit sinopsis inovasi saya. Okay, dia boleh digunakan sebagai bahan BBM dan juga BBB untuk murid belajar sendiri di rumah atau di mana sahaja dia berada sebab dia mudah diakses kerana dia menggunakan aplikasi seperti Site, Canva, Live Worksheet, Hyperdoc dan Flipbook. Itu saja. Jadi dia mesra lah pengguna. Jadi semua boleh guna, tekan-tekan je dan dia boleh dapat untuk pemahaman. Selain tu daripada Live Worksheet tu juga nanti cikgu boleh buat pentaksiran sama ada murid tu dah menguasai atau tidak topik tersebut. Okay, ini adalah bahan-bahan inovasi dia. Okay, kos dia hanya RM21.33. Yang mana dia melibatkan yang ni papan luar detektif Matam.
Okey, yang ini adalah papan dalam dia. Yang mana kat sini kalau cikgu-cikgu nampak, dia punya kawasan yang luar ni, itu adalah jawapan-jawapan yang murid akan cari bagi soalan yang diberikan. Kemudian ini adalah shilling untuk dikumpulkan token untuk dibagi reward pada akhir pembelajaran ataupun pada akhir sesi PDP dah. Okey, yang ini adalah marker yang mana dia akan letak jawapan tersebut di mana. So dia akan tandakan jawapan mengikut marker masing-masing berdasarkan warna kumpulan masing-masing. Okay, kemudian ini adalah kad-kad soalan yang disediakan untuk murid ambil soalan dan cari jawapannya di mana dan cuba bandingkan dengan jalan kira yang dibuat. Okay, so ini adalah jam pasir. Okay, setiap kumpulan diberikan jam pasir, masa dia berbeza. Okay, kalau untuk murid yang lemah, masa dia diberikan lebih sikit lah. Ada yang 5 minit, 10 minit, ada 2 minit. Okay, kalau kumpulan yang agak pandai sikit dan cerdik apa semua, masa dia dalam 30 saat, 10 saat. Jadi gunakan jam pasir tu untuk diorang mencari jawapan sebagai seorang detektif. Okay, yang ni adalah live worksheet. Kemudian yang ni adalah untuk Canva, kita boleh klik dia melalui hyperdoc dari dalam site nanti. Kemudian yang ni adalah modul ataupun buku jawapan. Okay, modul tu ada boleh buat di dalam kelas, yang mana cikgu boleh photostat dan perbanyakkan untuk murid jawab di dalam kelas. Dia adalah isi tempat kosong. Kemudian ada buku jawapan yang mana detektif tadi, dia ada buku satu set jawapan dan dia boleh semak bersama-sama dengan rakan dalam grouping dia tu. Sama ada jawapan tu betul ke tidak dan dia boleh bagi feedback tentang jawapan yang salah. Jadi detektif tu dia memang kena guru muda lah, guru yang mahir. Maksudnya murid yang dilantik sebagai guru muda. Okay, jadi ini adalah kenapa saya mencipta inovasi tersebut. Disebabkan pada tahun PKP hari tu, hanya 43 je murid tingkatan 4 saya masa tu dapat, 43 murid yang dapat TP2. Selebih, maksudnya masih ramai lagi yang di tahap TP2 sebab diorang tak faham sebab kita belajar secara online. Jadi, saya ciptakan bahan ni supaya diorang boleh ulang kaji sendiri walaupun diorang tak boleh nak ikuti GMIT sebab ada masalah data ke apa semua, so senang untuk mereka. Okay, jadi ini adalah analisis daripada PBD yang kita dapat. Okay, sebelum inovasi 43% yang dapat TP2, tapi selepas inovasi dijalankan makin lama dia akan berkurang lah, TP2 tu jadi 6%. Okay, yang 6% ni adalah murid yang memang tak boleh nak dielakkan. Saya minta diorang buat apa pun tak dapat, diorang tak nak buat dan memang dia tak nak lah, dia tak suka MX. Dan masa SPM baru-baru ni pun memang mereka tak datang untuk jawab, 3 orang tersebut lah dia tak jawab. Jadi kesan dia daripada inovasi saya buat masa diorang Form 4 sampai diorang naik Form 5 tahun lepas SPM 2022. Jadi Alhamdulillah minat diorang kepada matematik meningkat sikit lah. Jadi ini adalah carta ataupun perbandingan SPM 2021 dengan 2022. Okey, yang mana peratus lulus pada tahun 2021 hari itu adalah 31.71. Jadi pada tahun 2022 meningkat kepada 56.25. Bagi saya masih lagi jauh lah untuk kita kejar yang the best. Tapi ini pun dah memadai untuk membuka minda murid tentang matematik tambahan. So saya objektif dia adalah untuk menarik minat dahulu. Okay, yang ni GP dia tetap just mengecil 0.01 saja. Tapi bagi saya dah okey sikit, tapi kena gandakan lagi lah untuk menarik minat murid terhadap matematik tambahan. Okay, jadi ini adalah cara pelaksanaan saya menjalankan detektif matam. Okay, semasa di dalam kelas, habis dia beberapa bab sebab dia ada 6 bab. Jadi cikgu boleh rangkumkan fungsi dengan fungsi kuadratik macam tu ataupun fungsi saja pun boleh. Okay, bila habis satu bab tu cikgu boleh buat permainan dengan mereka lah, game. So dekat game sini kita akan bagi murid bermain dan dia mencari jawapan daripada soalan yang diberi dan membuat pengiraan dan membandingkan langkah pengiraan jawapan yang dia buat dengan di papan detektif ni. So sekiranya betul apa semua, dia akan dapat lah token. Lepas tu langkah ketiga dengan keempat ni mereka boleh jawab, boleh buat di rumah. Jadi kalau yang tak datang sekolah pun, kita boleh minta mereka jawab di rumah supaya kita dapat still on dia punya pentaksiran. Okay. Okay, yang ni adalah dia punya bab-bab contoh dia. Yang ni lah worksheet. Okay, saya minta yang ni untuk cikgu masuk dalam site tersebut untuk cikgu tengok sama-sama macam mana site tersebut dan apa itu detektif matam. Okay. So ini adalah site tersebut.
Okay, dekat sini ada pengenalan dia apa itu detektif matam. Okay, kemudian dekat sini ada yang DEMT 4 digital. Okay, so dekat sini murid boleh ulang kaji sendiri. Ini saya tunjuk contoh dia. Okay, jadi contoh kalau murid tu dia nak ulang kaji tentang fungsi kuadratik di rumah, so dia akan klik fungsi kuadratik. Okay, saya menggunakan aplikasi Canva sebab saya boleh ubah soalan dari masa ke semasa. Jadi kalau saya update soalan baru, automatically dekat situ pun dia akan updatekan. Jadi itu yang saya suka Canva lah untuk memudahkan saya buat pembaharuan atau penambahbaikan tentang slide tersebut. Okay, jadi dia ada petunjuk dekat sini, jadi murid boleh tahu tekan slide untuk ke slide seterusnya, dia akan tekan. Jadi ini adalah fungsi kuadratik. Ini adalah contoh paparan dia. Okay, kalau murid tu nak dengar audio, dia boleh klik audio, so ada music lah. So tak adalah boring untuk murid tu membuat ulang kaji. Okay. Okay, jadi dekat sini ada arahan dia macam mana dia nak bermain ataupun dia nak mengulang kaji. Jadi dekat sini dia boleh kata, baca soalan di kotak yang berwarna putih, cari jawapan, tekan jawapan yang betul. Jadi sebelum tekan jawapan yang betul, murid akan membuat pengiraan dia dan dia akan buat perbandingan. Okay, jadi dah bersedia, so kita boleh test lah. Kat sini saya tunjuk kat cikgu. So ini adalah contoh dia. Jadi soalan 1, bentukkan persamaan kuadratik yang mempunyai punca -1/5 dan 4. Jadi dekat sini murid akan cuba membuat mengira dan menyelesaikan untuk dapatkan persamaan. Kemudian mencari jawapan dia di dalam paparan tersebut. So contoh kalau murid yang malas pun, kalau dia main tembak-tembak pun tak ada masalah. Sebab nanti lama-lama nanti kita akan minta dia menerangkan apa yang dia dapat. Jadi kalau dia tak dapat terangkan, maka dia menembak. Jadi dekat situ dia akan ulang kaji betul-betul lah supaya kita bila kita soal dia dapat jawab. Jadi yang ni kalau ditekan, contoh yang ni. So kalau betul dia akan keluarlah betul. Jadi dia boleh pilih soalan yang lain. Okay. So kalau dia nak pilih soalan kedua, dia boleh klik soalan yang kedua. So dia boleh teruskan dan mengira dan membandingkan lagi jalan kira tersebut. Dan seterusnya sampailah habis 7 soalan saya letak. Kalau saya nak tambah, saya boleh tambah terus lagi beberapa soalan, terus murid tu boleh jawab. Jadi inilah dia antara digital detektif matam untuk dia mengulang kaji. Okay. Jadi yang seterusnya adalah latihan pengukuhan. Okay, selepas dia dah mengulang kaji menggunakan Canva, dia dah main tekan-tekan ke apa, tak ada masalah. Janji dia nampak dulu permulaan tu saja nak tarik minat murid sebenarnya. Okay, so dia akan tekanlah latihan pengukuhan untuk test sama ada dia dapat tak step-step yang dia buat tadi tu. Jadi dekat sini murid tu boleh pilih lah topik mana yang dia dah belajar dan dia akan klik untuk jawab. Jadi dekat sini selalunya untuk bukti saya akan suruh murid submit sama ada dia screenshot atau dia akan masuk ke dalam mailbox saya untuk setting dia. Jadi dekat sini dia akan isikan jawapan-jawapan kemudian submit. Cikgu boleh test kalau cikgu nak test untuk submit jawapan untuk kita tengok. Kalau cikgu nak try. So cikgu boleh tekan-tekan untuk cikgu isi. So kalau cikgu nampak banyak saya guna grafik kat sini sebab nak tarik minat murid yang matematik tambahan tu seronok. Supaya dia nampak macam-macam. Supaya tak stres. Okay, jadi kalau cikgu dah test, kita tengok kat sini kalau ada yang jawab. Belum ada. Jadi ini adalah contoh yang murid yang jawab 8.9 ni. Kalau diulang kaji, jadi cikgu terus tengok kawasan mana yang dia salah. Jadi kita boleh betulkan dengan murid sama ada kita screenshot apa yang dia salah dan kita tegur terus melalui Telegram atau WhatsApp ataupun di dalam kelas besoknya tu cikgu boleh terangkan dekat dia apa yang dia salah. Jadi dekat sini kita boleh nampak hasil kerja murid terus. Okay, jadi itu dia punya site dia. Okay, untuk pengetahuan cikgu-cikgu, okay, selain daripada MAT, konsep dia yang main detektif mencari jawapan tu, kita boleh aplikasikan untuk subjek yang lain.
Contoh kalau cikgu nak buat BM mencari perkataan ke apa semua ke main klik-klik-klik, sebab kita nak nampakkan interaktif dia menggunakan digital dia ulang kaji di rumah. Jadi cikgu boleh cubalah macam sebelum ni ada cikgu yang guna, so saya sharekan template yang saya buat untuk hyperlink tu, so dia ubah kepada matematik. So dia masukkan topik matematik dia, garis lurus apa semua, so dia ubah dan murid-murid dekat sekolah dia seronok menggunakan komputer untuk jawab soalan-soalan tersebut. Jadi secara tak langsung murid-murid berasa seronok menekan klik itulah, walaupun kita nampak macam sekadar tekan, tapi secara langsung dia nampak step by step tu. Okay, jadi ini adalah contoh murid-murid yang menggunakan ulang kaji menggunakan detektif matam yang diorang upload dekat TikTok. Masa tu saya suruh hantar bukti lah yang diorang study. Okay, jadi yang ni contoh murid menerangkan macam mana dia menyelesaikan soalan tersebut. Jadi dia baca soalan dan dia menerangkan macam mana dia dapat apa jawapan tersebut. Jadi bila saya dengar rakaman yang dihantar, so kita tahu dia buat ulang kaji. Dia menerangkan satu-satu langkah. Jadi dekat sini kita tahulah sama ada murid tu betul-betul faham ataupun dia sekadar tekan. So dekat sini bila dia hantar bukti, dia menerangkan apa yang dia buat dan apa yang dia buat ulang kaji menggunakan Canva. So saya tahulah dia jelas atau tidak. So bila masuk kelas besoknya tu kita akan soal jawab dengan murid. Okay, yang itu sama juga hasil murid, hasil PKPL itu. Okay, yang ni yang apabila bersemuka, so cikgu boleh print out dia punya modul dan murid boleh bermain membuatnya di dalam kelas. Okay, sama ada cikgu minta kebenaran untuk bawa handphone ataupun tak payah guna handphone pun tak apa, boleh guna makmal komputer, ataupun tak nak guna pun cikgu boleh display satu dan murid boleh datang depan untuk tekan. So tak ada masalah. Jadi yang ni adalah digital matam secara visual, secara fizikal. Yang mana murid boleh touch dia dan boleh main bersama. Okay, kalau cikgu nampak yang pegang buku ni, dia adalah detektif. Yang mana dekat dalam buku ni ada step jawapan setiap kotak-kotak setiap soalan. Jadi dekat situ, detektif ni akan tengok jawapan yang diletak oleh murid yang mencari jawapan tersebut. Dan jam pasir itu adalah untuk sukat kemampuan murid tersebut. Kalau dia lemah, kita akan letak lebih masa. Okay, lepas tu nanti detektif tu akan soal kenapa dia letak jawapan tu dan murid tersebut akan terangkan. Okay, jadi kalau betul memang tak ada masalah, jadi maknanya budak tu akan, murid tersebut akan dapat token tadi tu. Token tadi tu untuk penghargaan untuk dia di akhir pembelajaran nantilah, dia dikumpulkan dan dia akan diberi reward kepada murid tersebut. Okay. Ini adalah contoh permainan dia. Semasa permainan ni pun kalau cikgu nampak, cikgu boleh tengok murid-murid tu dia berbincang mana jawapan dia dan dia cuba mencari jawapan. Macam-macam kita rasa senang, alah dah ada jawapan, boleh letak jawapan. Tapi dalam papan ni dia ada 6 topik yang murid kena cari jawapan yang betul berdasarkan soalan tu. Dan soalan ni dia bercampur-campur topik. Jadi kita tak tahu topik apa. Jadi kalau murid tu dia memang tak mahir apa semua, dia akan susah. Jadi sebelum buat tu kita akan maklum kepada murid untuk ulang kaji apa semua. Dan jadi bila dia datang, sekurang-kurangnya dia dapat input dia untuk buat ulang kaji, cek jawapan. Memula dia mencari jawapan, selepas tu nanti dia akan buat pengiraan sendiri dan membandingkan jawapan dengan papan detektif tersebut untuk melihat sama ada betul atau tidak langkah-langkah yang dibuat. Okay, yang ni pun sama. Contoh permainan. Cikgu boleh guna dia punya konsep mencari jawapan ni, detektif ni untuk subjek yang lain. So saya pun dapat idea ni sebenarnya daripada permainan anak saya. Saya beli permainan dia masa tu adalah mencari bentuk-bentuk yang sama gambar dengan kad dia. Jadi bila saya tengok macam menarik sebab dia ada gambar kad tu, gambar aiskrim, gambar cone. So lepas tu dekat papan yang besar tu,
dia kena cari mana gambar aiskrim tu sebab dia nak tengok kondisi mata apa semua dan sama dia kenal atau tidak bentuk tersebut untuk matchingkan. Jadi bila saya tengok, saya rasa sangat menarik dan saya mengaplikasikan dia kepada matematik tambahan. Jadi sebab tu saya buat detektif matam sebab kita nak mencari detektif untuk mencari jawapan dan langkah-langkah yang betul. So saya pun aplikasikan daripada permainan sedia ada. Jadi kalau cikgu nak ambil konsep dia untuk cikgu buat dengan kelas supaya dapat menarik minat murid untuk menyukai subjek cikgu, cikgu tak boleh gunakan, tak ada masalah. Okay. Jadi ini yang digunakan oleh cikgu-cikgu lain semasa mereka membuat ulang kaji. Jadi nampak murid betul-betul lumus untuk mencari jawapan dia untuk letak dekat situ, mana jawapan dia. So secara tak langsung interaktif di dalam kelas semasa PDPC itu menjadi lebih menarik lah. Tak adalah kelas tu pasif. Sebab murid pun bergerak. Selalu masa MAT ni kadang-kadang murid ni segan, malu, dia diam. Jadi bila saya gunakan papan ni saya nampak lah murid yang pendiam tu pun dia boleh bergerak dan boleh bercakap bagi pendapat dia. Dan bila saya tanya feedback dia kata cikgu baru saya suka MAT. Walaupun dia suka tapi dia masih lagi dalam apa panggil tu tahap lemah lah, tapi konsep tu sekurang-kurangnya dia kata dia nampak macam mana nak selesaikan fungsi yang membentuk persamaan kuadratik tu dia kata. Walaupun bagi kita benda tu simple, tapi bagi murid masa tu dia kata agak sukar. Jadi bila dia nampak sikit-sikit dan dia mengisi tempat kosong, sekurang-kurangnya dia ingat step by step tersebut. Jadi bila kita lepas tu kita masuk stage yang seterusnya, kita banyakkan ruang kosong tu pula, so dia kena lengkapkan dan stage yang seterusnya adalah semuanya kosong. So dia akan start daripada awal dia punya pengiraan tu. So dia tak ada dah guideline dia yang kena isi tempat kosong dah. Jadi dekat situ boleh nampak lah pemahaman murid sama dia betul-betul faham atau dia just sekadar bermain. Itulah detektif matam. Okay, jadi ini adalah perkongsian di SMK Puteri Titiwangsa. Saya bermain dengan mereka. Yang ni kalau perasan yang ni adalah murid yang tak ambil Admaths. Tapi dia nak main juga. So dia cuba. Memang take time sikit tapi akhirnya dia dapat cari jawapan sebab dia relatekan dengan soalan tersebut dia kata. So dia kata sebabkan diorang ada asas matematik, jadi dia relatekan sikit apa yang dia dapat. Walaupun ada yang salah apa semua tapi sekurang-kurang dia kata cikgu nampak gambaran dia. Walaupun kami tak belajar MX, kami boleh nampak gambaran dia dan dia boleh cuba buat. Jadi ini kita boleh nampak, okay, yang ni kita boleh nampak murid membuat pengiraan, dia dapat soalan, murid ni bagus, dia dapat soalan dia cuba dulu. Lepas tu dia terus cari jawapan dekat sini. Mana jawapan yang betul? Dengan jalan kira yang dia buat perbandingan. Lepas tu dia tanya, okay, betul tak macam ni kepada detektif yang pegang buku jawapan tersebut. Jadi detektif tu akan terangkanlah dekat dia betul atau tidak dan membagi feedback tentang jawapan yang dia dapat. Okay, ini adalah pameran yang saya buat semasa hari terbuka PPD Keramat. So dekat sini memang ramailah murid-murid yang suka. Lepas tu mereka kata kalau boleh buat dui bahasa. So saya buat BM. So sekolah saya BM. Jadi kalau untuk DLP, insyaAllah nanti saya akan cuba DLP kan yang digital tu. Saya akan cuba buat dalam bahasa Inggeris sekali lah. Dui bahasa supaya murid-murid DLP pun boleh buat ulang kaji menggunakan gambar tersebut. Dan juga live worksheet. So ini adalah pertandingan, saya tunjuk. Nanti saya akan tunjuk sikit kat cikgu macam mana saya buat hyperlink tu. Okay, ini yang baru-baru ni dekat so ini adalah feedback daripada cikgu yang menggunakan template yang saya kongsi dengan dia untuk dia buat pencerapan, pemantauan daripada Nazir. Jadi memang dia kata murid-murid seronok dan Nazir pun rasa seronok sebab dia benda baru. Tapi yang macam tadi saya katalah, murid-murid akan try and error, dia akan tembak jawapan. Jadi dekat situ kita kena pantau betul-betul dan kita kena ingatkan murid sentiasalah yang dia kena cuba dulu untuk mencari jawapan baru letak, bukan main tembak untuk dalam tu. Tapi untuk permulaan kalau dia nak tembak-tembak tak ada masalah, tapi nanti lama-lama nanti dia akan nampak juga step-step untuk soalan ni macam mana step dia. Walaupun dia bermain, tapi kalau kerap dia bermain dia boleh nampak langkah-langkah pengiraan yang betul. So ini contoh-contoh dia lah. Jadi ini adalah maklumat balas daripada cikgu-cikgu yang telah saya buat dan mereka nampaklah bahan-bahan tersebut kasihkan kepada subjek yang lain.
Jadi macam cikgu dia kata dia boleh guna untuk sains, untuk cari jawapan yang betul, untuk letak. So macam-macam cikgu boleh buat. Cikgu boleh gunakan sebagai MMI bila cikgu tak ada. Jadi murid-murid ambil, dia boleh main je. Sebabnya ada buku jawapan yang dia boleh terus cari jawapan dan dia boleh terus bincang dengan rakan-rakan tersebut. Dia sangat mudah lah untuk murid ulang kaji di rumah atau dekat mana-mana saja. Jadi cikgu ada soalan sebelum saya tunjukkan macam mana saya buat Canva tersebut. Tak kat sini. Cikgu Rosita, ada yang tanya tu, ada video tak tentang PDP? Saya rasa Cikgu Rosita tadi dah ada share, Cikgu. Ada video YouTube. Video dalam YouTube. Dia boleh bagi link, mungkin boleh bagi link dekat chat. Mungkin ada cikgu yang menarik, tertarik. Dia tulis menarik, tertarik lah kit ni. Okey, saya nak bacakan chat-chat cikgu-cikgu yang okey, ada video PDPC murid guna kit ni tak? Okey. So nampaknya ramai cikgu yang berminat ya, Cikgu Rosita. Sebab saya rasa boleh guna untuk subjek lain juga cikgu. Sangat kreatif. Okey, boleh apply untuk subjek lain je, betul? Okey. Cikgu okey, untuk subjek biologi pun boleh. Cikgu Azrina. Okey. Memang menarik. Okey, saya rasa pun bantu untuk murid-murid, guru-guru yang tak ada kat sekolah kan, MMI, sebagai bahan MMI kepada murid-murid. Taklah murid-murid buang masa macam tu saja kan. Okey. Sekejap Cikgu Rosita sedang share link YouTube yang dia buat bersama dengan murid-murid. Okey. Sekejap ya, cikgu-cikgu. Alamak, kejap. Sekejap cikgu line dia jam pula. Alamak. Okey, tu link YouTube yang saya ni. Astaga. Okey, ada dekat situ, cikgu bolehlah tengok dekat link tu yang mana murid tu cuba bermain. Okay. Ada soalan? Okay, jadi nanti saya akan tunjukkan sikit lah macam mana saya buat hyperlink tu. Saya rasa ramai yang dah tahu sebab Canva ni semua orang dah mahir. Tapi saya nak tunjuk sikit macam mana saya hyperlinkkan dia dan kita boleh edit. Okay, so saya buka dulu satu. Contoh sekejap cikgu. Dan masa sama kalau cikgu nak tanya apa-apa tak ada masalah, cikgu tanya. Kalau cikgu nak template dia untuk saya share supaya dia dah ada hyperlink pun boleh, tak ada masalah, saya boleh share. Jadi cikgu just edit je dia punya ruang tu dan buat hyperlink untuk jawapan saja. Okey, tak apa, saya try kuatkan suara saya lagi. Okey, yang ni adalah contoh yang template yang saya berikan kepada cikgu yang nak diserap tu. Jadi cikgu tu menggunakan dia untuk garis lurus. Jadi dia tukar kepada garis lurus dan dia buat untuk dia. So dia just edit sedikit dekat kawasan ni. Okay, so kalau cikgu nampak dekat sini. Okay. So dia ubah soalan. Okay, kemudian dengan jawapan dia. Jadi bila cikgu dah ubah, cikgu nak hyperlinkkan dia ke slide yang belakang tu. Cikgu just klik. So yang lain ni saya rasa tak ada masalah, cikgu boleh masukkan gambar apa-apa yang cikgu nak. So, gambar ni dia banyak benda yang menarik kan. Jadi bila cikgu nak klik supaya murid tu tekan tu dapat dia keluar taniah ataupun cuba lagi, cikgu boleh klik dekat situ kemudian boleh tekan link lah dekat sini. Jadi dekat sini cikgu boleh masukkan dia slide berapa ataupun cikgu boleh cikgu
tengok slide berapa yang taniah apa semua tu. Di belakang. Okey, dekat sini. So kalau nampak dekat sini, cuba lagi adalah slide nombor 15. Taniah adalah slide nombor 14. Jadi untuk jawapan yang salah, kita akan linkkan dia kepada cuba lagi. Jadi itu yang kita akan letakkan dia ke slide nombor 15. Jadi cikgu just klik dekat kotak tersebut. Lepas tu cikgu nak tengok jawapan dia tu, oh jawapan tu salah. Jadi kita linkkan dia ke nombor 15. Lepas tu done. Itu je. Okay, lepas tu cari lagi kotak yang seterusnya, cikgu klik. Kemudian cikgu masukkan benda yang sama juga, link. Okay, kalau itu jawapan yang betul, cikgu akan masukkan 14. So klik, kemudian cikgu akan dapatlah untuk 14. Jadi dekat sini, murid-murid cikgu boleh siapkan satu slide yang ni. Kemudian cikgu boleh copy dulu. Maksudnya soalan ni tak payah ubah lagi. Cikgu copy dulu satu slide yang sama tu, cikgu copy dia ke belakang. Sebab maksudnya dia dah ada hyperlink yang senang. Lepas tu nanti cikgu just edit je. Untuk slide yang kedua, ikut soalan yang kedua. Jadi cikgu boleh klik nombor tu 14 ke 15. Jadi tak adalah banyak cikgu nak masukkan link dah sebab link yang lain dah ada. Cuma just betulkan untuk jawapan yang betul dengan yang salah tu je cikgu akan edit balik. Jadi lepas tu dah siap, cikgu boleh sharekan kepada murid dalam bentuk view. Jadi kalau cikgu nak tambah dalam masa ke semasa, cikgu nak tambah soalan tu jadi 10 ke, cikgu nak tambah lagi ataupun cikgu nak edit soalan tu jadi susah ke, cikgu boleh edit dalam Canva cikgu. Jadi murid tu cikgu just minta mereka buka balik untuk diorang buat je. Okay, untuk sini kita nak tengok murid tu ulang kaji atau tidak memang susah. Jadi macam saya buat tadi, sebab kita tak ada bukti murid tu masuk je, keluar dekat list kita. Murid tu dah masuk Canva, tak ada. Jadi cara saya adalah saya minta dia rakamkan satu slide yang dia buat penerangan. Dia buat penerangan, kalau detail apa semua, full slide pun tak ada masalah. Dia terangkan macam mana dia dapat jawapan tersebut. Jadi itu bagi saya itu adalah untuk saya punya evidence lah yang mana murid tu mengulang kaji di rumah. Lepas tu dengan satu lagi adalah live worksheet. So itu cara untuk saya buat lah. Kalau cikgu nak, nanti saya boleh sharekan template untuk cikgu buat. Kalau saya share satu template ni lah untuk cikgu buat. Sekejap saya share. Okay, jadi cikgu boleh make a copy dulu make a copy dulu, lepas tu masuk ke dalam cikgu punya Canva, lepas tu cikgu boleh edit. Okay, so saya dah send, jadi cikgu boleh klik untuk masukkan ke dalam Canva. Ya, kita set jawapan yang betul je. Jawapan yang salah tu pun kita hyperlinkkan juga untuk cuba jaya. Contoh macam ni tadi. Okay, sebab ada yang tanya kan, okay, saya tunjuk. Contoh kalau macam yang ni kita nampak, kalau murid tu tekan yang ni, jadi dia cuba lagi. Jadi maknanya dah salah, dia akan try lagi sekali lah soalan tadi tu betul ke tidak. So dia akan cari lagi jawapan lain, dia boleh buat balik. Lepas tu jawapan yang betul kita setkan kepada taniah, anda berjaya. So yang ni just untuk ulang kaji ya cikgu, bukan untuk kita nak ambil kehadiran ke, kita nak tahu murid tu masuk ke tak. So ini just hanya bila dia lapang-lapang duduk kat rumah untuk dia buat ulang kaji. Okay, so kalau tamat, so habis kat sini. Yang bestnya dekat sini, cikgu boleh masukkan lagu, jadi murid tak boring. Cikgu nak masukkan lagu K-pop pun bagus juga. So dia murid-murid sekarang kan suka K-pop, jadi tak adalah boring untuk mereka buat ulang kaji. Okay, template tadi saya dah share, ada tak yang tak dapat? Kalau tak dapat saya share lagi sekali. Okay, thank you Cikgu Hamida. Yang papan untuk detektif matam tu, cikgu boleh ambil je daripada jawapan yang cikgu dah dapat. Macam yang ni saya buat by topik kan. Jadi bila papan yang detektif matam tu, cikgu ambil je jawapan-jawapan yang cikgu dah buat kat dalam kotak ni. Ni jawapan-jawapan ni, cikgu paste je dekat dalam detektif matam tu. Cikgu nak buat saiz A4 boleh, cikgu nak buat A3 boleh. Cikgu masukkan tindan banyak jawapan dalam satu tu. Contoh cikgu nak libatkan 5 bab. So cikgu masukkan je semua. Memang dia nampak crowded dekat papan tu. Tapi itulah yang menyebabkan murid tu menjadi detektif untuk mencari jawapan yang betul. Untuk dia letak. Bukan sebarang dia letak. Jadi dia akan tengok betul-betul, teliti betul-betul apa soalan tu bagi, kemudian dia cari jawapan. Jadi bila cikgu dah kumpulkan semua set-set ni,
Lepas tu kat soalan ni cikgu buat satu set, lepas tu cikgu bagi daripada murid-murid. Simple je detektif matam ni. Dan boleh diaplikasikan memang untuk subjek yang lain lah. Ya betul cikgu. Cikgu Mastura. Kita setkan jawapan yang betul, jawapan lain tu akan pop up ke slide. Dia akan linkkan terus ke slide. Jadi murid tu tahulah dia betul atau tidak. Cikgu boleh tengoklah yang saya share template tadi tu untuk cikgu nampak hyperlink dia tu. Okay, sebaik jelas. Risau juga, takut tak jelas suara. So dah nampak kan ramai yang dah masuk, so cikgu boleh ambil lah. Lepas tu untuk yang dia punya live worksheet tu bergantung ataupun modul tu bergantung kepada cikgu. Macam saya kalau murid tu yang lemah, ruang tempat kosong tu banyak saya letak supaya murid tu boleh jawab. Jadi lepas tu bila murid yang sederhana, kita kurangkan sikit ruang kosong tu supaya terbalik pula. Murid yang lemah saya kurangkan ruang kosong, murid yang sederhana saya banyakkan sikit. Okay, kalau murid yang bijak dan pandai memang saya kosongkan. So saya edit balik lah maksudnya modul-modul tersebut untuk kegunaan di dalam kelas. Jadi yang mana yang bijak tu dia akan buat full step. Lepas tu yang sederhana tu dia akan isikan yang kosong sikit. Kemudian yang lemah tu dia akan isikan dalam 2-3. Jadi dekat situ senang cikgu nak buat pentaksiran. Sebab kalau MAT ni selalu kalau kita suruh murid terus jawab, kalau yang memang tak tahu apa-apa, yang zero, yang memang dia dah tak boleh nak buat apa dah dengan MAT, dia akan diam je dan dia akan saling tiru kawan je. Jadi dekat situ kalau kita ada buat satu cara lain, jadi dia boleh dapat lah. Dekat situ dia boleh isi dan kita senang untuk buat pentaksiran dengan murid di dalam kelas. Okay, jadi dekat sini saya nak tanya maklum balas daripada cikgu. Sekejap saya sharekan. Saya punya earphone ke rosak ke cikgu punya earphone rosak? Saya dah confuse dah ni. Ya betul. Sebab Canva ni dia memang seronok sebab dia punya appearance dia tu sangat menarik. Dia macam-macam colourful cikgu boleh masukkan. Memang sangat seronok Canva. Kalau cikgu nak tambah dekat dalam sini pun boleh, yang mana ruang untuk murid buat jawapan pun boleh. Suruh dia masukkan ikut nama dia selepas daripada slide ni ujung. Cikgu boleh masukkan nama-nama murid untuk dia masukkan apa yang dia buat pun boleh. Jangan kira dia ke, dia snap aktiviti dia ke apa, lagi senang untuk cikgu pantau. So lagi tak ada masalah. Sekejap saya nak sharekan yang sambil-sambil tu kalau ada apa-apa cikgu nak tanya, cikgu tanya, tak ada masalah. Benda ni nampak kalau cikgu tengok alat simple je. Macam mana dia nak tarik minat murid semua kan? Tapi bila saya dah guna untuk murid saya SPM baru-baru ni, memang sebelum ni murid-murid tu memang tak suka. Tapi alhamdulillah dia dah buka minda sikit lah daripada 2-3 orang yang suka MAT, ramai yang dah suka MAT. Walaupun sebenarnya MAT dia lemah, tapi secara tak langsung bila minat tu dah ada, dia akan cuba sedaya upaya juga untuk faham. Tu yang alhamdulillah lah ada sedikit peningkatan dalam peratus lulus. Jadi tahun ni saya akan cuba perbanyakkan lagi soalan dalam ni supaya murid boleh try buat ulang kaji dan menarik lagi minat murid untuk buat latihan MAT. Okey, saya nak tengok pendapat cikgu tentang ni. Sekejap sebab saya punya line internet lambat. Saya masukkan ni dalam ni chat. Okay. Saya nak cikgu bagi feedback tentang detektif matam ni lah. Untuk apa yang perlu saya tambah baik ke, atau ada apa-apa kurangan yang perlu saya baiki, cikgu boleh bagi feedback kat situ. Okay, ada yang kata kreatif, ada yang okay. Kalau ada penambahbaikan ke apa, cikgu boleh beritahu lah untuk apa-apa saya boleh tambah baik supaya kita boleh guna pakai untuk semua murid. Kalau boleh dekat Satu Malaysia ni kita try untuk tarik minat murid sukakan matematik, yang mana matematik tambahan, matematik ni seronok untuk diulang kaji. Walaupun dia melibatkan banyak saja jalan. So macam kita nampak baru-baru ni yang keluar analisis yang mana MAT dengan MAT ni berada tangga bawah. Yang budak-budak sekarang ataupun murid-murid sekarang tidak suka. 100 gagal dia tinggi daripada subjek yang lain. Jadi secara tak langsung tu kita cubalah untuk tarik minat murid-murid untuk sukakan Maths dengan MAths ni. Supaya nampak tak adalah susah sebenarnya benda tu dan tak adalah tough. Yang mana murid tu rasa enjoy untuk dia buat ulang kaji dekat mana walaupun dia seorang. So sebelum ni selalunya kena ada orang untuk tengok dia pergi jalan kira betul ke tidak. Jadi dengan adanya yang Canva tu,
So walaupun dia sendiri dia boleh nampak step yang mana dia salah, dia boleh betulkan bila dia dah buat pengiraan untuk cek dengan paparan yang dia buat. Walaupun yang saya macam tadi saya kata tu lah, murid tu tekan-tekan pun tak ada masalah. Biar je dia tekan-tekan berapa kali dia tekan, lama-lama bila dia selalu tekan pun insyaAllah akan masuk sedikit input dalam kepala dia lah macam mana step yang tu sepatutnya dibuat. Okay, so terima kasih kepada cikgu yang bagi feedback. Jadi insyaAllah dari masa ke masa saya akan cuba lagi create something untuk menarik minat murid untuk sukakan matematik tambahan. Okay, kalau sebelum tu saya nak sedih sikit. Okay, kalau cikgu yang tak pernah, yang tertinggal untuk ikuti saya masa siri ke-54, dekat situ saya ada share untuk matematik tambahan juga, kaedah mudah untuk trilog. Kaedah mudah untuk logaritma, cara nak selesaikan soalan logaritma menggunakan kaedah trilog. Jadi dekat situ kalau cikgu mana yang ajar maths, cikgu boleh guna kaedah tersebut lah, dia memudahkan penukaran daripada logaritma kepada bentuk indeks dan dia pun boleh guna untuk subjek yang lain. Saya selitkan sikit untuk saya punya slot yang hari tu 54 kalau ada cikgu yang tak masuk atau tertinggal. Jadi cikgu boleh tengok dekat situ lah, itu pun boleh tarik minat murid sikit ataupun secara tak langsung lah cikgu boleh tarik minat murid untuk sukakan bab logaritma. Sebab majoriti murid dia tak suka logaritma sebab dia rasa logaritma tu susah. Jadi bila dia nampak kaedah yang segitiga tu, yang trilog tu, secara automatik dia nampak rupanya senang nak convertkan dia daripada log yang panjang-panjang tu kepada bentuk indeks yang mudah untuk diselesaikan. So kita tahu kaedah easy math tidak dibenarkan. Jadi dekat situ ada juga macam mana kita nak solvekan kalau yang melibatkan punca. Kalau sempat, cikgu boleh tengok dekat situ. Siri ke-54. Okay, terima kasih cikgu yang bagi feedback. Okay, jadi saya serahkan kepada moderator. Okey, terima kasih Cikgu Ruzita di atas perkongsian yang saya rasa sangat menarik kan untuk subjek matematik tambahan yang mana ramai anak murid kita kan kadang-kadang macam lost kan dengan subjek ni. Rasa-rasa dia tak boleh buat, dia terus tak minat. Okey? Ada murid yang awal-awalnya minat tapi ada satu topik yang dia rasa sukar, dia akan terus tak minat. Okey? Jadi dengan ada intervention ataupun ada inovasi macam ni, saya rasa ia menjadikan sesuatu subjek itu menjadi suatu subjek yang menarik lah. Okey? Kalau saya boleh kembali ke zaman ke zaman sekolah saya, jika ada inovasi seperti ini mungkin boleh dapat admit A+ kot. Okey? Jadi saya rasa di sini saya nak berkongsi sedikit lah rumusan daripada apa yang kita dah pelajari ataupun kita yang perkongsian daripada Cikgu Ruzita sendiri. Saya rasa mungkin Cikgu Ruzita dia telah bagi link untuk berkongsi macam mana nak buat hyperlink dekat Canva tu kan. Ramai antara cikgu kata sangat menarik, okey, cantiknya dia punya paparan tu sebab benda-benda macam ni dia akan menarik minat murid. Okey, sebab murid sekarang cikgu, kita rasa dia sebenarnya murid kita tidak ketinggalan. Mereka lebih advance daripada kita cikgu. Okey? Kita nampak je murid kita nampak macam tak pandai kan, macam tak pandai komputer lah apalah kan. Tapi sebenarnya bila kita ajar mereka sekali ataupun bila kita ajak mereka untuk belajar pembelajaran secara digital, okey, mereka lebih advance daripada kita cikgu. Yang itu yang akan menarik minat murid sebenarnya, okey. Dan kita mungkin ada pelajaran yang rasa macam boring, boleh guna macam subjek-subjek yang iyalah, okey, saya mengajar sejarah juga, okey. Kita boleh gunakan sebagai salah satu inovasi kita cikgu. Okey, balik rumah cikgu boleh belik-belik link yang Cikgu Ruzita bagi tadi masuk dalam Canva, cikgu boleh selitkan cikgu punya subjek. Okey. Cikgu boleh bagi latihan kepada murid. Lepas ini balik, okey, boleh tengok malam ni belik-belik Sabtu Ahad ni kita boleh jadikan sebagai intervensi kita untuk meningkatkan tahap pemahaman murid cikgu. Okey, saya rasa saya pasti ada di antara di kalangan kita di dalam CDL ni ada yang murid juga
Jadi saya harap murid-murid ini pun boleh gunakan kaedah ini untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam subjek Admaths. Okey. Saya rasa masa sudah menghampiri 40 jam saya. Jadi di sini kita ada share kan link kehadiran. Okay. Link kehadiran untuk cikgu-cikgu masukkan. Okay, link kehadiran dikongsikan di pautan dekat chat cikgu. Boleh tengok di situ. Dikongsikan pautan kehadiran bagi sesi hands-on online CD 96. Okey, Google Form di situ cikgu boleh ambil dan cikgu boleh check dalam sijil. Mungkin hari ni tak ada lagi, mungkin esok barulah sijil itu akan di-generate dalam email cikgu lah. Okey. Baiklah. Suka saya di sini, di akhir perkongsian tadi Cikgu Rosita ada share pasal penggunaan Canva, dan juga penggunaan live worksheet lah. Saya rasa pembelajaran yang sebegini sangat-sangat yang dinanti-nantikan murid sebab mereka tak berapa suka menulis. Mereka lebih gemar kita buat quizzes, okay, dalam bentuk online, dalam bentuk pembelajaran interaktif kan, okay, animation dan sebagainya. Jadi ialah satu perkongsian yang sangat menarik ya pada saya dan cikgu boleh guna untuk subjek cikgu jugalah. Okay, terima kasihlah Cikgu Rosita sebab banyak perkongsian yang dia bagi. Okay, di situ pun dia ada beri Google Site dia. Terima kasih Cikgu Rosita. Boleh cikgu boleh gunakan Google Site dia sebagai salah satu kaedah ataupun salah satu latihan kepada murid. Cikgu boleh tengok, Cikgu Rosita ada kongsi, okay, Google Site untuk detektif matam. Bolehlah save, bagi dekat anak murid kita untuk mereka buat latihan di rumah. Okay, dah tambah lagi satu kerja untuk murid-murid cikgu. Okay, perkongsian yang sangat-sangat menarik. Okay. Okay, saya rasa terima kasih kita ucapkan kepada Cikgu Rosita di atas perkongsian tadi. Jadi suka saya di sini nak mengingatkan kepada semua peserta kita pada petang ini, iaitu jangan lupa untuk sama-sama mendengar ataupun masuk pada perkongsian minggu hadapan sama dengan, tak silap saya, Cikgu Sarimah ya. Okey, Cikgu Sarimah. Sesi CDL online pada siri ke-97 iaitu bersama dengan Cikgu Sarimah. Okey? Ya betul kan Cikgu Sarimah? Sebab saya punya paparan ni dia tak berapa nampak lah. Betul Cikgu, betul. Okey. Betul Cikgu Sarimah. Yang saya rasa topik dia sangat-sangat menarik lah. Saya pun rasa teringin nak masuk tu. Okay. Designing our teaching profession as guru cemerlang. Okay. Saya rasa ramai antara kita yang dalam CDL ni ada memohon GC dan saya rasa tarikh tutup pada awalnya adalah pada hari ini iaitu 7 Julai dan baru terima makluman tarikh tutup telah dipanjangkan sehingga hari Ahad. Betul Cikgu? Jadi cuba-cubalah Cikgu jika ada yang berminat untuk menjadi guru cemerlang, jika anda sudah cukup syarat kelayakan, cubalah untuk menjadi guru cemerlang. Okay. Dan minggu depan kita, Cikgu Sarimah akan bersama-sama dengan kita untuk berkongsi pengalaman beliau, okay, idea ataupun saya rasa dia nak berkongsi apakah data ataupun apakah saya rasa pembentangan, cara, kaedah, fail yang perlu ada, okay, keperluan-keperluan sebelum Nazir datang mencerap lah. Okay? Jadi sangat-sangat sesuai kepada guru-guru yang telah mula mengisi, yang telah mengisi permohonan sebagai guru cemerlang. Okay? Kita akan berjumpa pada minggu hadapan itu. Okay, yang topik dia siri 97.
designing our teaching profession as Guru Cemerlang. Okay. Baiklah, saya rasa jam saya sudah menunjukkan jam. Okay, guru-guru yang masih belum terima atau tak nampak lagi link kehadiran, okay, boleh tengok di bahagian ruangan chat cikgu ya. Boleh ambil link kehadiran. Jangan lupa sudah dikongsikan oleh pihak admin pada semua sebelum kita sama-sama menutup sesi ini. Tapi cikgu jangan live dah lagi cikgu, sebab kita ada sesi bergambar nak berkongsi dengan kita semua, dan pihak CDL amat mengalu-alukan cikgu perkongsian daripada cikgu. Kita bersama berkongsi ilmu, kita bersama berkongsi pengalaman cikgu, berkongsi idea, berkongsi inovasi, berkongsi pembentangan yang sama-sama nak meningkatkan prestasi anak murid kita, nak membantu anak murid kita untuk meningkatkan sesi pembelajaran kita. Sebab kadang-kadang perkara-perkara ini akan menyebabkan kita rasa seronok untuk mengajar ya cikgu. Okay. So keseronokan itu datang daripada bagaimana kita buat sesuatu perkara itulah. Okay. Rasa murid-murid daripada tak datang masuk kelas kita, terus seronok masuk kelas kita. Betul cikgu ya? Daripada tak masuk, tak buat kerja, jadi buat kerja sebab cikgu ni guna digital. Okay. So sekarang ni, bolehkah kita bermula untuk mengambil sesi bergambar? Okay, cikgu. Saya rasa cikgu Rosita bolehkah kita print screen ke ataupun boleh tak cikgu buka kamera cikgu? Kita nak sesi bergambar tu. Ada di antara yang daripada Sabah, Sarawak, Brunei, Indonesia pun ada ya. Hai cikgu. Hai. Okay. Sekejap kita bergambar sekejap. Okay. Alright. Thank you cikgu semua. Okay, kita jumpa lagi minggu hadapan. Jangan lupa isi kehadiran anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.